Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bertemu dalam majlis ayah pada hari ini dalam program untuk kita sama-sama melihat kepada ayah sebagai pemimpin masuk syurga sekeluarga. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Terima kasih diucapkan pada tuan-tuan perempuan yang berada di depan kaca TV, yang berada di Facebook pada hari ini untuk sama-sama kita mengikuti perbincangan tajuk kita pada hari ini, iaitu Jujurlah Wahai Ayah. Dan sebelum kita meneruskan, saya menjemput pada tuan-tuan yang berada di online untuk berkongsi, share, dan juga mungkin tuan-tuan boleh tulis di ruang komen, jujurlah wahai ayah. Kita tag kawan-kawan kita, kita berkongsi dengan anak kita, kita berkongsi dengan rakan-rakan kita, kerana ini adalah satu perbincangan yang amat-amat penting. Kita yakin bahawa dengan jujur, maka seseorang itu akan ke syurga. Dengan jujur, inilah yang akan meningkatkan lagi kualiti kebahagiaan dalam rumah tangga, melayari kehidupan agar Allah terima. Pada hari ini kita bersama dengan dua orang panel. Berada bersama saya ialah Al-Fadil Maulana Helmi. Ahlan Ustaz. Ya, terima kasih diucapkan pada Maulana Helmi yang banyak berpengalaman di Pakistan dan berceramah di Jepun, di luar negara, dan hari ini ingin berkongsi. Insya-Allah kita belajar mengutip permata daripada Maulana Helmi dalam kita melihat ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah untuk panduan kita bersama. Dan juga bersama kita adalah Qari Ustaz Abdul Muttalib Ismail. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ahlan Ustaz ya. Jazakallah khair. Kita bersama Ustaz Abdul Muttalib sebagai imam di Putra Haid Ustaz ya sekarang ni. Jadi kita akan mendengar bacaan daripada surah Al-Mulk ayat 8 hingga 10. Namun sebelum itu, mari kita saksikan video paparan perkongsian seorang ayah untuk kita lihat bersama bahawa jujur adalah satu perkara yang penting dalam melayari sebuah rumah tangga ke syurga. Kita saksikan. Ada kalanya ayah terpaksa berbohong kerana itu, ini dan sebagainya. Ayah terpaksa berbohong kerana ini. Tetapi pada saya kejujuran tu penting, sebab bila kita hidup satu keluarga ni, apabila berbohong itu, walaupun mungkin ada orang kata bohong sunat dan sebagainya, impact dia tetap tak bagus. Kalau dari sudut rotation dia, mungkin hari ini kita berbohong pada dia, satu hari nanti bila dia tahu memang, ataupun benda tu akan rotate, dia pula berbohong pada kita. Ayah kena buang ego walaupun benda tu pahit. Contoh macam berjanji sesuatu, kalau tidak boleh menunaikan janji, jangan berjanji. Dan mungkin anak sentiasa bercakap dan menuntut, dan mungkin dari situ ayah terpaksa berbohong. Mungkin dia kata esok lusa apa yang dijanjikan akan datang ke, ataupun sabar ke apa, ataupun dia kata besok, tapi tak sampai, tak kunjung tiba apa yang dijanjikan. Jadi benda tu sangat tak bagus lah. Apa salahnya kalau ada masalah, ayah sendiri berbincang dengan anak, tak dapatlah nak tunaikan apa yang janji, boleh tak? So dari sudut berbincang tu bagus daripada berbohong. Kebarangkalian besar anak-anak ni berbohong dengan ayah ataupun ibunya, mungkin sebab takut dimarahi, ataupun takut dipulaukan contoh, ataupun takut dihukum. Kalau dia cakap benar ni jawapan ni mesti ayah marah, mesti ayah hukum. So dia rela berkata sebaliknya, dia memberikan jawapan yang ayah suka. So dia terpaksa berbohong. Niat macam baik, tetapi bila berbohong tu maksudnya dia dah satu kategori yang tak cantik lah, tak best. Maksudnya tak bagus. Dan biasanya punca-punca takut, punca-punca nak bagi jawapan yang ayah suka, mak suka, dia terpaksa berbohong. Anak-anak seperti ini kita terapkan bahawa memang kadang-kadang kebenaran itu adalah pahit. Berkata benar itu kadang-kadang memedihkan. Dia kena bertanggungjawab tentang apa yang dia berlaku tu. Mungkin salah, dia buat salah, dia kena bertanggungjawab, belajar bertanggungjawab.
Saya mengharapkanlah, saya pun mengingati diri saya sendiri dan kepada ayah-ayah dekat luar sana supaya komunikasi yang baik dengan anak-anak, dengan keluarga, iaitu bercakap benar, bercakap jujur. Sebab satu perkara dia akan satu rotate lah, dia akan berpusing balik. Kalau mungkin satu hari kita berbohong dan satu ketika nanti kita akan dibohongi. Begitulah perkongsian daripada Encik Muhammad Riza bin Omar daripada Rio Studio Principal yang menjadi seorang ayah yang memimpin 3 orang anak dalam memastikan bahawa kejujuran adalah satu bahasa komunikasi, dan ianya memang pahit ya, kadang-kadang bila ayah ingin membahagiakan tetapi dalam masa yang sama ada had-had ataupun ada cabaran dalam nak membahagiakan, maka di situ mungkin ada dilema untuk memilih. Maka mari sama-sama kita melihat kepada ayat Al-Quran daripada surah Al-Mulk ayat 8 hingga 10 untuk kita dengarkan, dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Abdul Muttalib Ismail, dan selepas itu kita akan melihat apakah permata, apakah nur yang boleh kita cerahkan pada setiap mata hati ayah-ayah yang ada pada hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat 8 hingga 10 daripada surah Al-Mulk. Hampir meledak kerana marah neraka. Setiap kali ada sekumpulan orang dilemparkan ke dalamnya, penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sesungguhnya seorang memberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun, kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengar atau memikirkan peringatan itu, tentu kami tidak termasuk di kalangan penghuni neraka yang menyala-nyala. 3 ayat ini yang kita ingin fokuskan kepada ayat yang ke-9 berkaitan dengan jawapan bagi penghuni neraka, yang kita harapkan bagi ayah-ayah yang berada pada hari ini, ibu-ibu yang menemankan, bagi tuan-tuan yang belum lagi berkongsi di Facebook, ya, boleh kongsikan. Kita harap kita tidak
kita bersama rakan-rakan kita tidak berkata begini, ini peringatan yang penting yang ingin kita belajar daripada Maulana Helmi pada hari ini. Ustaz, kalau boleh Ustaz jelaskan ayat yang ke-9 ini ya, sebagai satu respon bila ada kumpulan yang dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa pelajaran bagi seorang ayah macam saya ya yang sedang mengikuti pada hari ini untuk kita sama-sama ambil dan jadikan sebagai amalan pada harian kita daripada ayat 9. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'du. Laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Majid ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya muliakan Tuan Moderator Al-Fadhil Ustaz Fazrul bin Ismail. Terima kasih, Ustaz. Yang saya hormati juga sahabat Al-Qari kita, Masya Allah, Fadilatul Syekh Ustaz Abdul Muttalib bin Ismail, dan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah firman dalam Al-Quran, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan dengan kebenaran, dan Allah Subhanahu wa taala telah minta supaya umat ini mempercayai kebenaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang bawa kebenaran, maka muncul di hadapan Nabi dua golongan. Satu yang mempercayai, yang beriman dengan kebenaran yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka golongan ini dinamakan sebagai siddiqin. Golongan yang benar hatinya dan dia membenarkan kebenaran. Satu lagi golongan yang mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran, golongan mukadzibin, golongan yang mendustakan kebenaran. Saya rasa tajuk kita pada hari ini ada kaitnya dengan perkataan fakadzabna, iaitu kami mendustakan. Yang mana sifat jujur dan dusta ini, yang mana kalau kita dapat kaitkan bahawasanya di antara sifat-sifat yang mana Nabi SAW sendiri nyatakan dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW telah bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birri." Sesungguhnya kebenaran itu akan menuntun manusia kepada kebaikan. Kejujuran ini membuka lorong-lorong hidayah, membuka lorong-lorong kebaikan untuk manusia buat kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya seluruh amal kebaikan, walau sekecil mana pun amal kebaikan itu, akan memimpin manusia menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita galakan untuk jadi orang yang benar dalam setiap masa, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sambungannya, wa innar rajul, sesungguhnya satu orang laki-laki la yasduq, sentiasalah dia berlaku jujur pada dirinya, pada anaknya, pada keluarganya, pada agamanya, bahkan pada isterinya, bahkan pada masyarakat, jujur dengan Allah dan Rasul, hatta yuktab indallahi siddiqan, sehingga satu hari nanti Allah Ta'ala tulis dia di kalangan siddiqin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang beriman kepada Allah, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan jadikan diri kamu termasuk di kalangan golongan siddiqin. Yang mana kita tengok, Masya Allah, dalam konteks kekeluargaan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang bapa yang dinamakan As-Siddiq, anaknya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dinamakan Aisyah Siddiqah, yang mana kebenaran dalam keluarga ini telah dipupuk oleh keluarga yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga menyebabkan anak beliau yang dicintai, yang dikasihi, seorang perempuan termasuk di kalangan siddiqat was-siddiqin was-sadiqat, was-sadiqin was-sadiqat, yang mana Allah SWT sebut dalam suratul Ahzab, iaitu demi orang-orang laki-laki yang jujur dan wanita yang jujur, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima, Allah sediakan untuk mereka maghfirah, keampunan dan ganjaran yang besar. Sementara potongan yang kedua daripada hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal kidhba yahdi ilal fujur, sesungguhnya pembohongan ataupun penipuan itu akan memimpin manusia kepada kejahatan. Kerana selalunya kita dengar ulama kata, daripada sekali bohong, maka kita akan terpaksa berbohong untuk ribuan kali. Kerana itulah
agama Islam melarang kita bercakap bohong, dan wa innal fujur yahdi ilan nar, dan keburukan itu akan memimpin manusia menuju ke neraka Allah Ta'ala. Wa innar rajul la yakdzib, sentiasalah satu orang laki-laki itu bercakap bohong, hatta yuktab indallahi kadzab, sehingga akhirnya ditulis di sisi Allah Ta'ala dia adalah seorang pembohong. Dicop sebagai pembohong adalah merupakan satu benda yang paling berat dalam agama kita. Bahkan seorang pembohong lebih dibenci dalam masyarakat daripada mana-mana penjahat sekalipun, kerana tidak ada siapa pun manusia di dunia ni yang suka untuk dibohongi. Maka lebih-lebih lagi lah kita tengok, kalau satu orang anak dia membesar dengan kebohongan, maka apabila dia dewasa nanti, dia akan terbiasa bercakap bohong dan akan terbit satu sifat at-takdzib, iaitu mendustakan kebenaran. Ini yang kita risaukan. Apabila sampai ke tahap at-takdzib bil haq, mendustakan kebenaran, itulah ciri-ciri ahli neraka yang ada kaitannya dengan ayat yang dibacakan oleh Ustaz Abdul Muttalib sebentar tadi, iaitu takadu tamayyazu minal ghaiz, iaitu hampirlah neraka itu pecah kerana begitu marah dan geram kepada ahli neraka yang dilontarkan kepada dia. Dan tak sepatutnya bagi satu orang manusia yang membesar dengan cukup syarat untuk berjaya. Manusia dilahirkan ke dunia untuk diberikan segala elemen untuk mencapai kejayaan dalam hidup. Allah bagi Al-Quran, Allah hantar Rasul, Allah hantar, dilahirkan dia sebagai dalam keadaan fitrah. Tetapi kadang-kala dosa yang dilakukan menyebabkan dia dilemparkan ke dalam api neraka. Maka kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali mana-mana golongan yang dilontarkan ke dalam neraka, yang mana kita tengok golongan-golongan ini ada kepalanya, ada ketuanya, ada pengikutnya. Maka mereka akan dilontarkan ke dalam neraka mengikut kumpulan masing-masing. Maka sampai di pintu neraka, pasti mereka akan ditahan oleh malaikat khazanatun nar, penjaga neraka. Mereka akan bertanya kepada mereka, tempat yang sebegini dahsyat, tempat yang sebegini teruk, yang Allah sebut dalam Al-Quran, fabi'sa mathwal mutakabbirin, seburuk-buruk tempat orang takabur, bagaimana kalian boleh tercampak ke sini? Apa dosa yang kalian lakukan? Masya Allah. Maka akhirnya Masya Allah mereka beritahu, faqulna, fakadzabna, kullama ulqiya fa faujun sa'alum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Tak ada orang bagi peringatan kepada kamu? Maka diberitahu, qalu bala, bahkan ramai orang bagi peringatan kepada kami. Fakadzabna, tetapi kerana dah biasa daripada kecil berbohong, maka bila datang kebenaran, kami tolak kebenaran tadi. Wa qulna ma nazzalar rahmanu min syai', kami katakan Tuhan tak pernah turunkan kebenaran, Tuhan tak pernah turunkan Al-Quran, tak pernah siapa datang bagi nasihat kepada kami. Wa qulna ma nazzalar rahmanu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir, tiadalah kalian melainkan kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Dan kita tengok di penghujung ayat ini, Ustaz, apa yang menarik, iaitu ahli neraka hanya akan mengaku silap bila dah masuk neraka. Alangkah baiknya kalau dia belajar mengaku silap sewaktu di awal usianya. Kan, pada waktu usia kecil, anak tadi dah ada sifat nadamah, penyesalan terhadap dosa yang dilakukan. Jadi benda ni datangnya penyesalan ini dengan tarbiyah yang baik daripada seorang ibu dan seorang ayah. Yang mana sebagai anak memang dia akan banyak melakukan kesilapan dan kesalahan. Masya Allah. Dan sebagai ayah pula, kita dalam mentarbiyah ini, kita kena dalam mendidik anak, kena ada syafqatul ab wa haninal iaitu ketegasan seorang ayah dan juga kasih sayang seorang ibu. Dua elemen lembut dan keras ini akan menjadikan anak tadi terdidik untuk mereka ini berdiri di atas kebenaran, percaya kepada kebenaran dan beriman dengan kebenaran, yang mana datang dalam diri mereka ni perasaan takut dan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kita berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan di mana Allah Taala telah tutupkan pintu neraka dan Allah Taala buka ke-8 pintu syurga Allah Ta'ala. Maka kita juga perlu mendidik anak kita, beritahu inilah bulan di mana Allah SWT perintahkan kita ni, Allahumma memperbanyakkan doa, Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Bulan di mana kita dituntut untuk minta banyak redha Allah, minta masuk syurga Allah, minta perlindungan daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan perlindungan daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tengok ahli neraka dan neraka nanti baru mereka mengaku silap mereka. Dan kita tengok kebiasaan orang yang celaka ini, mereka tak pernah mengaku silap seumur hidup mereka.
Kalau mereka buat salah, mereka akan salahkan mungkin bapa saya. Bapa saya tak hantar saya mengaji sekolah pondok. Sebab itu saya tak pandai baca Quran. Mungkin ini salah pemimpin. Mungkin ini salah. Bahkan nanti di padang mahsyar pun para pendosa ni belum nak mengaku silap. Mereka akan kata kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qalu rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Ya Allah, tunjukkan di hadapan kami dua jin dan manusia yang pernah menyesatkan kami nak pijak kepala mereka. Masa waktu itu mereka masih belum mengaku silap mereka. Hatta sampai mereka bertemu dengan iblis sendiri. Waktu itu iblis dah berlepas diri daripada ahli neraka. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haq. Syaitan berkata ketika mana telah diputuskan ahli neraka masuk neraka, ahli syurga masuk syurga, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Allah telah berjanji kepada kamu dan janji Allah semuanya benar belaka. Kamu sepatutnya membenarkan kebenaran janji Allah itu. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, banyak sekali janji-janji Allah yang seandainya anak ini dibesar dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan percaya kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Wa wa'adtukum, tetapi selaku musuh kamu iblis, aku juga menabur janji kepada kamu. Fa akhlaftukum, tetapi janji aku untuk merugikan kamu. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku di dunia dulu tak ada kuasa pun nak paksa kamu, illa an da'utukum, melainkan aku ajak kamu ikut aku, fastajabtum li, maka malangnya kamu dengar cakap aku, kamu terima pelawaan aku, ajakan aku, tetapi ajakan daripada alim ulama, ajakan daripada nazir, tak pula kamu terima. Masya Allah, wa in yaru sabila rusdi la yattakhidhu sabila. Nampak jalan hidayah, tak nak mereka menjadikan sebagai jalan. Wa ayyaru sabilal ghayy yattakhidhu sabila, bila nampak jalan sesat cepat cenderung hatinya mudah terpesong menuju ke jalan yang salah, maka Allah Subhanahu wa taala begitu murka sekali kepada mereka. Jadi kan itulah tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, syaitan beritahu fala talumuni walumu anfusakum, di hari ini kalian jangan mencela aku tetapi celalah diri kamu sendiri. Ma ana bimusrikhkum wa ma antum bimusrikhi, pada hari ini syaitan kata aku pun tak boleh selamatkan diri aku daripada azab neraka Allah. Wa ma antum bimusrikhi, dan kalian pun tak boleh menolong aku. Maka hari ini kita tanggung masing-masing. Maka di saat itulah baru bermula penyesalan di hati ahli neraka. Fa'tarafu bidzambihim, mereka mengaku kesilapan mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir, maka celakalah bagi penghuni neraka sa'ir. Jadi kerana itulah, sebagai seorang ayah sudah tentu kita tak nak anak kita ni masuk neraka Allah Ta'ala. Ya. Itu dikatakan dah jalan terakhir. Adalah lebih baik kita ambil anak kita ni sebelum dia terjerumus ke dalam kancah keburukan, maka kitalah yang menuntun mereka dengan kebenaran. Kita yang mengajar mereka bercakap benar. Kan? Kita beritahu kepada mereka. Bahkan kadang-kadang kita boleh bagi ganjaran kepada anak kita bila dia bercakap jujur. Walaupun kadang-kadang dia buat silap, kita boleh bagi hadiah kepada dia kerana abang cakap jujur pada hari ini, abah tak rotan kamu. Jadi kerana itu bila kita didik anak kita dengan kesungguhan, sebab itulah hari ini saya selalu cakap, sebelum kita nak ajar anak kita bercakap jujur, kita terlebih dahulu kena jujur dengan diri kita sendiri, jujur dengan Allah, jujur dengan anak kita. Ayah kena mulakan. Ayah kena mulakan kejujuran pada diri sendiri. Sebab apa? Kita tengok kadang-kala kebanyakan ayah hari ini dia lewat dalam mentarbiah anaknya ataupun malas dalam mendidik anaknya kerana dia meletakkan harapan untuk mendidik anak ni pada ustaz-ustaz, pada sekolah nanti, pada cikgu untuk didik kadang-kadang mereka. Bila ayah ini dia hantar anak itu, dia minta ustaz, ya, dia rasakan bahawa segala-galanya serah kepada cikgu. Ini perkara yang kita boleh belajar, tuan-tuan sekalian, yang kita ingin sama-sama ya lihat bahawa sebenarnya penting sangat ya kefahaman daripada ayah. Dan tajuk kita pada hari ini untuk jujurlah wahai ayah adalah satu perkara yang besar yang kita ingin sama-sama bongkar, sama-sama kita lihat. Pasal kadang-kadang ustaz ya, ayah dia nak memimpin, dia nak membahagiakan. Jadi kadang-kadang tak cukup duit, tak cukup ilmu, tak cukup. Perkara inilah yang kita akan sama-sama lihat sebentar nanti, bagaimana kalau Encik Rizal sebentar tadi berkongsi tentang cabaran ya, bagaimana kadang-kadang ayah sendiri pun ada kekurangan-kekurangan, dulu takut kena marah,
terpaksa berbohong. Dan kali ini bila anak cakap perkara yang tak berapa okey, anak pula yang akan nak berbohong. Jadi bagaimana kita menguruskan perkara ini? Kita akan lihat perbincangan dalam bahagian yang kedua. Kita berehat sebentar dalam majlis ayah, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أستغفر الله رب Kembali kita dalam majlis ayah pada hari ini untuk kita melihat kepada tajuk kita Jujurlah Wahai Ayah, dan kita bersama dengan Maulana Helmi dan juga Ustaz Abdul Muttalib Ismail berkongsi pada hari ini panduan daripada ayat yang ke-9, respon daripada orang-orang yang mendustakan dan kita mengharapkan ayah-ayah dan anak-anak yang kita pimpin, ahli keluarga, ya, pasangan isteri, tidak menjadi ahli neraka yang disampaikan pada ayat ke-9 sebentar tadi. Persoalannya ialah kadang-kadang bila ayah Ustaz ya, ataupun Ustaz Abdul Muttalib pun mungkin sebagai seorang pemimpin ayah ya, ataupun sebagai pendidik juga. Bila kita nak mendidik, memimpin, ada cabaran ya, ada cabaran. Kalau pengalaman mungkin saya berkaitan Ustaz Abdul Muttalib, pengalaman jadi anak. Jadi anak. Dulu ada tak bila jadi anak ada sesuatu perkara yang tak seperti yang ayah harapkan, tetapi waktu itu nak bersifat jujur itu macam mana Ustaz menguruskan ataupun nak memastikan mampu juga bercakap jujur pada ayah, apatah lagi kalau dah jadi ayah kan. Kita dah tahu dah, pasal kalau kita ada pengalaman itu mungkin kita akan lebih memahami. Mungkin Ustaz boleh berkongsi pengalaman. Silakan. Pengalaman saya masa arwah ayah ada kan, bila kita nak cakap sesuatu benda je, sebab ayah ni garang sikit. Garang. Dia bila memang banyak berkomunikasi dengan mak. Ya. Bila arwah mak meninggal tu, tak adalah komunikasi dengan ayah tu banyak sangat. Ya. Jadi orang kata nak bercakap satu benda yang pahit tu jarang cakap. Jarang. Sebab jarang berkomunikasi dengan ayah. Maksudnya simpan dalam lah ya. Kita hanya simpan dalam hati Simpan dia. dalam dia lah ya. Baik, masya-Allah. Okay. Jadi bila ayah tegas, garang ya, dia mungkin kalau macam Ustaz Abdul Muttalib, dia menyebabkan kadang-kadang kita simpan kan. Mungkin di situ Ustaz Maulana Helmi, bila kita melihat kepada ayat tadi, Maulana sudah menerangkan bahawa sebenarnya susu galur mendustakan kebenaran itu dia bermula daripada kadang-kadang simpan ya, ataupun takut kalau cakap yang betul nanti berdebush kena kan, ataupun jadi perasaan takut itu dia boleh menjadi bibit kepada bersifat tidak jujur sebentar tadi kan. Jadi macam mana bagi seorang ayah, dia mungkinlah dia dah jadi leader, dah jadi ketua kan. Jadi bila dia tengok, saya harapkan anak saya solat contohnya. Jadi bila anak tak solat kan, kadang-kadang ayah ataupun mak naikkan suara, anak pun kata dah solat. Macam mana nak menguruskan perkara tersebut, Maulana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusallim ala Rasulil Karim, amma ba'du. Jadi terima kasih kepada Ustaz Fazrul di atas pertanyaan.
Jadi sebenarnya saya lihat kalau kita telah pun memberikan tarbiyah yang sebenar-benarnya pada anak kita, kita tak akan jumpa suasana macam tu. Kalau kita daripada anak kita daripada awal lagi, bahkan saya yakin jujurlah wahai ayah ni ada kena mengena juga dengan kejujuran kita waktu kita berkahwin dengan pasangan kita. Kan? Kita menerima isteri kita tu adakah dengan jujur ikhlas hati kita ataupun dalam keadaan separuh hati kita menerima pasangan kita. Jujur macam mana tu Ustaz? Kejujuran dari segi kita punya keikhlasan kita, jodoh ni adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia memang Allah Taala ciptakan untuk menjadi pelengkap kehidupan kita. Sebab rata-rata kebanyakan ayah dia menjadi lemah dalam mendidik anak kerana dia menyangka ada pasangan yang lebih layak untuk dia selain daripada isteri dia yang sekarang ni. Maksudnya dia dia berkahwin, kemudian dia harapkan maknya lebih sempurna daripada apa yang ada. Sempurna apa yang dia ada. Okey. Itu yang kadang-kadang menjadikan dia rasa kurang yakin pada takdir yang ditentukan oleh Allah. Yang kedua, dia sendiri kena redha dengan anak yang telah Allah Taala takdirkan untuk dia. Kadang-kadang disebabkan ayah ni dia mengharapkan anak yang lebih cantik, anak yang lebih cerdik, anak yang lebih pandai dilahirkan oleh Allah untuk dia. Jadi bila Allah Taala bagi anak dia yang biasa kepada dia, jadi akhirnya dia rasa dia kurang keyakinan ataupun kurang bersemangat untuk mendidik anak ni. Pada hakikatnya ayah ni dia kena belajar redha. Radina biqismatil jabbar fina. Kami redha dengan ketentuan Allah Ta'ala ke atas kami. Sebab itu hari-hari seorang ayah kalau dia nak anak dia jadi baik, dia kena luahkan perasaan redha dia dalam hati dia. Aku redha ya Allah dapat isteri macam ni. Aku redha ya Allah dapat anak macam ni. Maka bila dia redha dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah SWT akan redhakan dia dalam urusan anak. Maksudnya dia redha anaknya mungkin belum pandai lagi, isterinya belum lagi seperti yang dia harapkan. Dan bila redha itu dia akan membina apa Ustaz? Maksudnya jujur itu terbina dengan redha ke? Dengan keredaan daripada seorang ayah kepada anak, keredaan seorang suami kepada isteri, maka di sana ada terbukanya pintu pertolongan daripada Allah untuk kita mendidik mereka. Kerana selagi mana ayah tak redha dengan anak dia, kan, anak yang diperolehi, kadang-kadang anak itu, kadang-kadang ada yang sihat, ada yang kurang sihat, ada yang pandai. Kita bandingkan pula dengan anak orang lain, maka akhirnya di situ kita akan lemah dalam mendidik mereka. Yang kedua dalam soal kejujuran ni, Masya Allah, kejujuran kita dengan keluarga kita, dengan isteri kita, iaitu kadang-kadang hari ni kita tengok, Masya Allah, kan, dalam suasana internet, Facebook dan sebagainya, kadang-kadang kejujuran seorang ayah kan itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kejujuran seorang suami itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang ketidakjujuran kita itu mempengaruhi sifat anak kita tadi. Jujur bagaimana tu Ustaz? Masya Allah, jujur dari segi perasaan kita pada pasangan kita. Dan kadang-kadang Masya Allah, benda itu memberi kesan kepada anak. Maksudnya bila tengok di internet tu nampak orang lebih lawa gitu kan? Jadi itu yang kadang-kadang kita perlu mendidik hati kita. Kadang-kadang kesilapan seorang anak itu bukan daripada dia. Kadang-kadang kita letakkan anak ni perlu dididik pada usia berapa. Kan? Pada waktu bila kita nak boleh start mendidik mereka. Kalau kita didik pada usia 7 tahun ataupun setelah balik, itu dah terlewat sebenarnya. Sebab itulah hari ini ulama bertanya kepada Imam Malik rahmatullah alaih, bila sebenarnya waktu pendidikan seorang anak. Kan? Bila kita nak start mendidik anak supaya anak kita jadi anak yang soleh, anak yang jujur, anak yang tidak berbohong, sebenarnya bermula daripada kandungan isteri kita telah pun bermula. Di saat itulah ibu dengan ayah tak boleh cakap bohong. Kadang-kadang kita tak perasan anak dalam perut isteri kita ataupun ibu sedang mengendongkan anak, sedang menyusukan anak. Waktu itu dia sedang mengumpat, dia sedang bercakap bohong. Kesan daripada kebohongan tadi berpindah kepada anak dan nanti bila dia besar, dia dah terbiasa dengan kebohongan. Maka di situlah saya beritahu tadi bahawasanya bila kita menghadapi anak yang bercakap bohong, macam mana kita nak menyelesaikan masalah ini, memang agak sukar. Sebab apa? Kita dah terlewat dalam mendidik dia berlaku jujur dan kita tidak mendidik dia yakin dengan kebenaran. Sebab itulah untuk kita jayakan program kita untuk mendidik anak-anak kita, maka sebab itulah kita kena bawa modul sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana ulama pesan kepada kita sebagai seorang ayah,
Kalau kita nak keluarga yang bahagia, anak yang taat, maka kita kena utamakan 7 perkara dalam keluarga kita. Yang pertama, kita kena tekankan bab akidah, keimanan kepada anak kita. Yakin Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala maha mendengar apa yang kita lakukan. Yang kedua, kita kena bawa anak-anak kita solat di awal waktu. Kan, Masya Allah. Di awal waktu, azan berkumandang, ayah dah buat persiapan nak solat. Kan, ibu pun dah ada di atas tikar sejadah. Jadi bila kita balik, tak akan timbul masalah anak dah solat ke belum. Kan, sebab kita memang tinggalkan isteri kita memang di atas tikar sejadah, dan ibu sebagai imam di rumah, anak sebagai makmum. Kan, kita tinggalkan anak kita dalam keadaan sudah berwuduk. Kan. Yang ketiga, Masya Allah, kita kena mendidik anak kita ni dengan adab dan juga sunnah nabawiyah. Kan, didiklah anak kita dengan adab. Nak makan, baca doa. Nak masuk tandas, ada doanya. Nak pakai pakaian, ada doanya. Melihat cermin, ada doanya. Nak masuk rumah, keluar rumah, ada doanya. Maka bila kita didik anak kita dengan adab, maka sifat-sifat yang tidak baik, kan, kurang adab tadi akan keluar daripada diri mereka. Yang keempat, Masya Allah, kita kena bawa anak kita dan isteri kita ni menutup aurat dengan sempurna. Kan? Kita kena didik mereka menutup aurat dengan sempurna. Maka bila aurat ditutup dengan sempurna, insya-Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan pelihara anak-anak kita, maruah diri mereka, kehormatan diri mereka. Allah pelihara mereka daripada segala fitnah akhir zaman. Bila Ustaz cakap tentang aurat ni, kadang-kadang ada juga anak ni dia dah dididik kan. Kemudian dia pergi keluar kan, dia pergi belajar, dia pergi internet. Zaman internet ni tak payah keluar pun, duduk kat rumah ni kan. Lepas tu dia kata, saya nak tutup aurat kan, tapi saya nak fashion yang terkini lah abah kan. Jadi tak naklah style abah suruh saya pakai jubah ke. Dia nak kadang-kadang anak muda ni dia nak yang lipstick sikit kan. Jadi waktu itu kalau anak cakap begitu kan, macam mana respon ayah ataupun ibu agar akhirnya anak tu dia tak adalah depan ayah macam tadilah Ustaz kan. Depan ayah okey, dia tak ada pakai lipstick, kat luar kan. Dia akan bagaimana itu dididik dan dimasukkan ke dalam jiwa anak Ustaz. Jadi itulah berbalik kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita latih anak ni menutup aurat bukan kerana perintah ayah. Tapi menutup aurat ni perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena bayangkan orang menutup aurat ni cantik sebenarnya. Kan? Indah sebenarnya. Dan saya selalu membayangkan bahawasanya wanita solehah di dunia ini bayangan bidadari syurga. Macam mana, bagaimana bidadari syurga tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Lam yatmisunna insun qablahum wala jan. Dan mereka ni fihinna qasiratut tarf. Iaitu mereka ni tak pernah dilihat oleh mana-mana lelaki. Kecantikan kamu adalah untuk suami kamu. Jadi kita kena didik anak kita daripada zaman remaja lagi. Melawar tidak salah. Kan? Bahkan nak pakailah apa pun fashion yang terkini sesuai dengan naluri seorang remaja. Itu tidak salah. Islam tidak berseberangan dengan fitrah manusia. Innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik, sukakan kecantikan. Fitrah anak-anak muda pun sukakan kecantikan, tetapi bagaimana kita kontrol mereka. Tetapi dalam konteks di luar, kan, dalam Facebook kat luar tu, kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah pelihara hati dan perasaan mereka. Cabaran kerana banyak. kita tak tahu kalau kita mati pun adakah anak kita akan istiqamah dengan aurat. Tetapi kita dah lepas tanggungjawab kita di sisi Allah. Di samping kita didik mereka, doa memainkan peranan yang sangat besar. Sebab itu kita tengok Nabi-Nabi terdahulu, setelah mereka didik anak mereka dengan sempurna pun, Ustaz, mereka masih lagi di hujung-hujung hidup mereka berdoakan. Bahkan sebelum wafat, Nabi tanya pada anak satu soalan yang kita rasa mungkin logik ke soalan ini, madza ta'buduna min ba'di. Abah tak ada nanti, apa Tuhan yang kalian nak sembah? Tapi maksudnya begitu concernnya Nabi kepada anak. Hari ini kita didik anak, habis umur 12 tahun, dah habis baca Quran, dah khatam, pandai-pandai korang lah. Tetapi Nabi-Nabi menuntun anak sampai berjaya. Tadi Ustaz cakap sampai nombor 4 aurat. Ada 3 lagi Ustaz? Ada 3 lagi. Yang kelima, iaitu kita kena latih anak kita ni hidup sederhana. Masya Allah. Saya teringat pesanan daripada tuan guru saya. Masya Allah. Daripada Yaman, dia beritahu Syekh Salim Baqtayani, awid nafsaka bil khusyuna fa inna ni'mata la tadum. Latih diri kamu dan juga keluarga kamu hidup sederhana, kerana nikmat yang kita miliki pada hari ini pun tak kekal lama. Jadi kita latih anak kita hidup sederhana, jangan bermewah-mewahan. Sebab bila mewah susah kita nak didik mereka. Tapi bila anak kita dah biasa dengan hidup sederhana,
hidup dalam keadaan makan apa yang ada, pakai apa yang ada, sebenarnya terlatih, terbentuk sifat pengabdian, kehambaan dalam diri mereka. Menarik tu. Dan yang keenam, Ustaz, Keenam, ya. iaitu kita kena bawa anak kita ni beribadah pada waktu ibadat. Waktu zikir, kita berzikir. Waktu baca Quran, kita baca Quran. Musim puasa, kita ajak puasa. Dan yang terakhir sekali, kita kena bentuk semangat jihad fi sabilillah, semangat perjuangan pada anak-anak kita, bahawasanya kita orang Islam, kita ada kerja yang besar untuk kita buat di masa akan datang. Jadi kita abah mendidik kamu ni bukan hanya semata-mata untuk jadi seorang Islam biasa, tetapi menjadi pejuang agama sebagaimana anak sahabat dan sahabiah ridwanullah taala alim ajmain. Corak pattern keluarga yang kita nak bentuk, anak-anak yang kita nak bina pada hari ini adalah perbandingan bayangan daripada anak para sahabat dan sahabiah ridwanullah taala alim ajmain, yang mana sahabat Nabi telah didik anak mereka semua dengan tarbiyah yang hebat. Sebab itu saya lihat kebanyakan kita tengok kisah-kisah anak dengan ayah dalam Quran ni banyak, Ustaz. Banyak. Kan? Ya, perkataan ya bunayya, wahai anak kesayanganku, bahkan perkataan ya abati begitu banyak sekali. Tetapi kisah yang paling indah sekali iaitu kisah Ahsanul Qasas, kisah Nabi Yusuf AS, yang mana seorang anak yang membesar dengan penuh pengorbanan, dicampak oleh abang di dalam telaga dan dikeluarkan, masuk penjara. Kemudian Allah Ta'ala jadikan dia seorang pemimpin. Kan? Sehingga akhirnya Masya Allah, Allah Ta'ala buktikan bahawasanya hubungan antara Yaqub dengan Yusuf AS adalah hubungan ubuwah wal bunuwah, hubungan bapa dengan anak, hubungan yang mana berkat doa ayah, berkat kasih sayang ayah, menjadikan anak tadi seorang pemimpin yang hebat di masa akan datang. Ya, menarik itu, Ustaz, ya. Jadi bila melihat kepada hubungan nabi-nabi dengan anaknya itu, ia adalah satu inspirasi, kan, ya. Dalam masa yang sama ialah Encik Rizal tadi ada cakap tentang dalam klip video tadi, ayah kena buang ego, kan. Pasal kadang-kadang ialah anak minta macam-macam, kan, dan ayah pun kalau sekali kata tak boleh, tak dapat apa sebagainya, sampai satu hari dia rasa okeylah besok, kan. Tapi besok tu tak tahu besoknya macam mana, kan. Jadi di situ nak menguruskan ego, jangan mudah berjanji. Mungkin nasihat akhir dalam masa yang terhad ini, Ustaz, ya. 1 minit Ustaz boleh kongsikan dengan ayah-ayah yang ada menonton pada hari ini, macam mana nak menguruskan ego dan juga jangan mudah berjanji, walaupun memanglah anak akan minta pada ayah, kan. Isteri pun akan cakap pada si suami, abahnya, kan, ataupun suami saya ke panggillah ayang ke apa sebagainya. Kat rumah ni biasa makan nasi biasa. Sekali-sekala boleh tak basmati jadi tu, bagi sikitlah bang, tukar, kan. Jadi si suami bila tak cukup apa sebagainya, macam mana nak menguruskan ego dan juga mudah berjanji itu sendiri. 1 minit, Ustaz. Okey, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Masya-Allah. Kita sebagai seorang ayah, nasihat saya iaitu anak ni dalam hidup dia, insan yang paling dipercaya sekali adalah ibu dan ayah dia. Orang yang paling dipercaya sekali di peringkat awal kehidupan dia sebelum dikenal dunia luar. Jadi bila pelajaran pertama dia belajar kejujuran daripada ayah, kejujuran daripada ibu, maka di masa akan datang, maka dia akan mudah belajar jujur dalam kehidupan dia. Jadi sebab itulah sebagai seorang ayah, memang kita kena korbankan keegoan kita. Bila kita berjanji, kita kena usaha sedaya upaya untuk tunaikan janji kita kepada anak kita. Walau kita terpaksa berhutang, walau terpaksa kita mengharungi banyak apa orang panggil kesusah payahan, untuk kita ajar setelah berjanji kita kena menunaikan janji kepada anak kita. Tetapi di saat kita tak mampu nak tunaikan apa yang kita janji kepada anak, kita kena terus terang. Dengan isteri pun kita kena terus terang. Dalam rumah tangga ni kena ada transparansi, kena ada kejujuran. Kalau ada, kita cakap ada, cara ada. Tak ada baju raya tahun ini pun, kira tak apa. Kan? Kalau tak ada pun, kalau ada pun, Alhamdulillah. Sebab tu tadi kalau kita ajar anak kita hidup sederhana. InsyaAllah ta'ala, benda ni akan jadi penyelesaian bagi masalah. Tapi kalau kita sentiasa melatih anak kita dengan berjanji, kan? Janji macam-macam. Itu dan ini, bulan dan bintang. Dan kita pun tak dapat nak tunaikan janji itu, maka akhirnya anak kita mengecop bapa dia ni pembohong. Jadi selepas dia pada hari itu, dia dah payah dah nak percaya kepada kita. Betul. Jadi sebab itu pengalaman saya pula sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami, kalau saya balik daripada musafir, saya tengok berlaku apa-apa kesilapan daripada anak saya buat.
ataupun isteri saya buat, maka dulu saya marah kat dia orang. Saya marah isteri, marah suami, balik ke madrasah tengok anak murid buat kes, kita marah anak murid kita. Betul. Tapi bila saya pergi minta nasihat daripada seorang tuan guru di Thailand, Masya Allah Haji Abdul Rahman Patalong, dia beritahu pada saya sebenarnya isteri dan anak adalah reflect daripada amalan suami. Amalan seorang ayah, Allah Ta'ala zahirkan dalam rupa sama ada anak yang taat ataupun anak yang durhaka. Jadi bila kita tengok anak kita buat silap, sebenarnya silap daripada saya. Jadi saya sembahyang taubat, saya istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, saya perbaiki hubungan saya kerana berdasarkan kepada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aslahu fima bainahu wa baina khaliqihi, barang siapa memperbaiki hubungan dia dengan penciptanya, aslahallahu fima bainahu wa baina khalqihi, Allah pasti akan memperbaiki hubungannya sesama makhluk. Jadi kalau kita tengok anak cakap bohong, kita tengok anak kita tak solat, kita tengok anak kita main tak buka aurat dalam Facebook dan sebagainya, maka kita kena renung di mana salah kita dan cari kesilapan itu dalam solat, maka kita perbaiki solat kita, insya-Allah Allah SWT akan perbaiki hubungan kekeluargaan sesama kita, insya-Allah. Terima kasih diucapkan pada Maulana Hilmi berkongsi pada hari ini bersama dengan Ustaz Abdul Muttalib dalam ayat yang ke-9 surah Al-Mulk sebentar tadi, di mana kita belajar banyak perkara, dan yang paling pastinya ialah kata-kata akhir tadi daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kita baiki hubungan dengan Allah. Maulana Allah akan baiki hubungan sesama makhluk. Itu yang amat mahal bagi ayah-ayah, untuk saya, untuk tuan-tuan yang ada banyak kelemahan dalam rumah tangga kita, tetapi sebenarnya ia bermula dengan ayah yang membaiki, yang jujur dengan Allah. Ada banyak kesilapan kita, kesilapan saya yang kita banyak istighfar, ustaznya kena banyak bertaubat. Lantaran itu akan menyebabkan Allah memberi bantuan kepada keluarga kita semua yang kita ingin pimpin masuk syurga sekeluarga. Jadi kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah izinkan, Allah pimpin kita bertaubat pada Allah pada pagi Ramadan Al-Mubarak ini. Kita berdoa kali ini dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Abdul Muttalib. Ringkas pada hari ini Ustaz, untuk sama-sama dengan Ustaz yang mantap membaca Al-Quran, Maulana hari ini berkongsi, kita ingin agar Allah pimpin kita menjadi ayah yang jujur pada setiap masa. Silakan Ustaz. Kita berdoa ringkas Ustaz. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadil Ustaz Abdul Muttalib Ismail memimpin doa, dan terima kasih pada Maulana berkongsi pada hari ini, Maulana Helmi kita. Banyak permata ilmu yang dikongsikan, dan kita mengharapkan bagi tuan-tuan yang ada, kita sama-sama bertaubat dan memohon pada Allah agar Allah pimpin hati kita sebagai ayah untuk jujur dan baiki kelemahan-kelemahan yang ada, kerana ia adalah satu formula yang amat berkesan untuk Allah bantu membina, membaiki, mengislah kepada keluarga kita. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran, sebagai satu peluang tuan-tuan berinfak, berwakaf, dan juga menghubungi talian hotline untuk kita sama-sama membina keluarga yang jujur, sehingga kan keluarga jujur ini dinyatakan dalam hadis tadi Ustaznya, ia akan memimpin kepada bir, kepada kebajikan, dan kebaikan itulah yang akan memimpin keluarga kita masuk syurga sekeluarga. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam siri akan datang untuk terus kita sama-sama melihat bagaimana formula Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi ayah sebagai pemimpin masuk syurga sekeluarga.
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر